Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, okey, alhamdulillah. So kita tengok ada berapa orang? Ada 38 orang. Alhamdulillah. 38 orang, 12 orang lagi insya-Allah on the way nanti. Okey, so hari ini kita akan sambung kelas kita bawah tajuk yang sama iaitu taburan kebarangkalian. Okey. Oleh kerana tak ada apa-apa soalan jadi saya akan teruskan. Okey, sebelum tu kita saya nak minta siapa yang baca doa hari ni? Okey, saya minta Daniel baca Daniel baca doa Daniel. Daniel dah pernah baca. Jap, saya nak suruh orang yang tak pernah baca. Siapa ya? Azwar baca doa Azwar. Azwar. Okey, kau. Okey, baca doa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina min Amin. khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. So kita akan teruskan taburan kebarangkalian. Okey. Bawah tajuk taburan kebarangkalian. Jangan lupa isi kehadiran. Okey, awak isi kehadiran. Hari ni 16 hari bulan. Doakan senior-senior awak hari ni matrik pula. UPU punya result keluar. Ke manakah haluan mereka hari ni keluar. Tahun depan turn awak lah pula. Okey. So, kita tengok dalam tajuk ini, yang lepas kita dah buat, saya dah ada suruh buat kan, nombor 2 saya suruh buat kan. Okey, jadi rasanya tak ada masalah lah sebab tak ada yang tanya apa-apa. Jadi kita tengok ni, membina jadual melukis graf, okey, mentafsir maklumat taburan binomial. Okey, sebenarnya hari tu kalau ikutkan jadual ni, graf ni saya dah pernah terang dah. Kan? Maksudnya setiap data atas ni ini adalah kebarangkalian. Dan kalau awak ambil kalkulator, awak tekan semua nilai yang berada di paksi Y ni, kalau X dia kosong, Y dia berapa? X1, Y dia berapa? X2, Y dia berapa? Sampai X5, Y dia berapa? Awak tambahkan semua, jawapannya akan menghasilkan 1. Okey, iaitu total kebarangkalian. Okey. Jadi itu graf dia. Berdiri tegak. Jadi tengok ni contoh ke-9. Dia kata Emma melakukan tinjauan tentang peratus murid di sekolah yang menaiki bas sekolah. Didapati dia kata 45, ada orang masuk. Dah. Didapati dia kata 45% daripada murid di sekolahnya menaiki bas sekolah. Okey, satu sampel yang terdiri daripada 4 orang murid dipilih secara rawat daripada sekolah itu. Okey, 4 orang murid. Okey, jadi sampelnya 4 orang. Bina jadual taburan kebarangkalian binomial bagi bilangan murid yang menaiki bas sekolah. Okey, kemudian dia suruh lukis graf. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini lukis graf, buatlah graf macam itu. Okey, jadi ini jadual dia. Maksudnya oleh kerana dia kata 4 orang pergi sekolah, jadi you punya pemboleh ubah rawat diskrit, ya X kamu ni awak senaraikan ialah 4. Jadi nombornya adalah 0, 1, 2, 3 dan 4. N dia 4, P dia 0.45 kerana dia kata tadi yang pergi sekolah adalah dengan bas adalah 0.45. Bermakna yang lain-lain yang tak kisahlah naik apa, tak payah tanya naik basikal, naik motor, jalan kaki, tak payah. Okey, sebab dia cerita pasal tadi ialah, yang dia cerita pasal menaiki bas ke sekolah. Jadi lawannya tak naik bas. Tak naik bas tu lain-lain tu macam-macam lah. Dia campur-campur lah. Okey. Jadi kalau 0.45 pergi sekolah naik bas, bermakna 0.55 tak naik bas. Jadi Q awak adalah 0.55. Oleh kerana dia ada 4 orang yang dipilih, kita cari kebarangkalian, kita buat pilihan kat sini 4 orang saja. So kita senaraikan 0 sampai ke 4. Jadi awak buatlah. Ni saya dah pernah tunjuk dah yang menggunakan jadual hari tu. Tak silap saya. Mana jadual tadi saya tengok dah. Saya dah tengok-tengok. Dah ada dah sebelum ni. Yang buat jadual kita senaraikan. Bukan. Mana ya?
Ni kan. Tapi saya ada banner jadual. Tu dia. Nampak ni? Ni saya dah pernah buat dah. Kalau dia kata 7, so you senaraikan 0 sampai 7. Yang sebelah sini terbalik. Okey. Jadi begitu juga dengan pasal bas sekolah ni tadi. Jadi sebenarnya kamu boleh gunakan juga cara tu. Okey. Jadi kita kirakan 0 hingga ke 4. Okey. Jadi awak buatlah dia punya jadual. Dah siap jadual dia, ini awak punya graf. Okey. Sekarang kita barulah jawab soalan. Apa soalan tanya? Soalan tanya tadi dekat sini, awak tengok di sini dia kata, okey sekejap. Okey, soalan kata lebih daripada 3 orang. Satu lagi kurang daripada 2 orang. Okey, bila dia kata lebih dari 3 orang. Jadi, kalaulah awak gunakan, awak gunakan jadual yang saya tunjuk tadi. Jadi, awak akan buat macam ni. Awak buat macam ni, sini. Okey, sekarang dia naik bas sekolah. Naik bas sekolah, saya letakkan P dekat sini. Jadi, pasal bas sekolah, saya buat P. P sama dengan 0.45. Lain-lain dia tadi ialah 0.55. So, ini pasal naik bas. Yang sini tidak. Dia kata ada 4 orang. So, senarai 0, 1, 2, 3, 4. Ini terbalik. 4, 3, 2, 1, 0. Macam tu. Jadi, dia kata dekat sini, lebih dari 3 orang. Bila dia kata lebih dari 3 orang, so senanglah. Lebih 3 orang. Bermaksudnya 3 dengan 4. So, kita akan gunakan ini dan ini. Sebab tu, sorry. Dia kata lebih dari 3. Lebih dari 3 orang bermakna 3 tak payahlah. Sebab ayat dia lebih dari 3. Kalau dia kata sekurang-kurang 3, yes. Kalau dia kata sekurang-kurang 3, baru 3 kita masukkan. Sorry. Macam tu. Jadi, tapi ayat dekat sini dia kata lebih dari 3 orang. So, dia menggunakan X lebih besar 3. X lebih besar 3 ialah 4. Jadi, kita buatlah. Buat X sama dengan 4. Jadi, dekat graf tadi, kita dah ada jawapan. Ambil je lah 4. Apa dia? Tak payahlah buat jalan kira lagi sebab jadual dah dibina. Lepas tu, sekarang kalau awak tengok yang seterusnya, dia kata tadi apa ayat dia? Ayat dia tadi, kurang dari 2. Kurang dari 2, barulah kita ambil. Mana kurang dari 2? Kurang dari 2, barulah dia ada 2 benda. Apa dia? Kurang dari 2 adalah 0 dengan 1. So, ambil ini dan ini. Jawapan dah ada tadi, 0 dengan 1, ambil, tambahkan sahaja. Boleh ya? Okay, ini semua saya dah terang dah sebelum ni sebenarnya. Okay, next. Dia kata raja di sebelah menunjukkan graf bagi satu taburan binomial. Nyatakan, hari tu kalau awak ingat, Adam ada tanya, cikgu soalan macam ni ada keluar tak? Macam yang hari tu tak adalah. Yang keluar macam ni. Macam ni memang ada keluar. Macam ini memang ada keluar dalam kertas 1. Dia kata raja di sebelah. Jadi nyatakan semua kesudahan yang mungkin bagi X. Kesemua kesudahan yang mungkin bagi X. Okey, jadi dia kata dekat sini, awak tengok daripada rajah. Sebab kita kena tengok ada rajah. Jadi kesudahan untuk X, dia adalah 0, 1, 2, 3 dan 4. Kemudian cari nilai N. Saya dah kata, you tengok kebaran kalian 0, tambah dengan kebaran kalian 1, 2, 3 dan 4 equals to 1. Jadi awak akan dapatlah nilai N. Yang ini memang ada keluar. So, awak dapatlah jawapan dia. Okey, setakat ni okey. Kalau tak ada masalah, awak terus angkat tangan. Okey, kita tengok latih diri 5.7. Didapati bahawa 35% daripada murid tingkatan 5 Bistari mendapat grade B dalam mata pelajaran matematik tambahan. Tak ada, bukan kelas ni kan? Okey, kelas ni insya-Allah lah boleh dapat 100% untuk A. Boleh? Okey. Jadi kat sini dia kata didapati bahawa 35% daripada murid tingkatan 5 Bestari mendapat grade B. Okey, dalam matematik tambahan. Jika 6 orang murid dipilih. So, awak dah tahu dah X kita adalah 6. Secara rawak dari kelas itu, dia nak 4 orang murid grade B. Okey, jadi cara menjawab macam mana? Bila dapat je macam ni, awak terus saja binakan jadual. Okay, bila ada soalan macam ni, awak binakan jadual sebab dia kata berapa orang yang dipilih, dia pilih 6 orang. Okay, bila dia pilih 6 orang, tengok saya akan buatkan kat sini. Okay, jadi awak terus saja buat.
Okey, saya tukar pen sebab warna biru di sini. Okey, dia kata 6. So, kita buat 6. Okey, tadi dia kata yang dapat 35% dapat grade B. So, 0.35 ini adalah grade B yang kita nak lah. Jadi, selain daripada B, bukan B, iaitu 0.65. Dia kata berapa orang tadi yang dipilih? Dia pilih seramai 6 orang. Jadi kalau dia pilih seramai 6 orang, saya buat kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terbalik. 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Okey, sekejap dia masuk. Okey. Jadi ini dia. Tengok balik soalan. Dia kata apa? Dia nak 4 orang murid. Sorat satu lagi lebih daripada seorang. Okey, 4 orang murid senanglah. Ambil direct 4. 4 orang murid. So kita ambil 4. Itu dia. Jadi terus ambil. Dia kata 4 kan? X sama dengan 4. N dia berapa? N dia 6. Paling besar dekat sini 6. 6. C 4. P dia 0.35. 4 ni naik ke atas. 0.65. 6 tolak 4. 2. Ini soalan A. Soalan A. Soalan B dia kata lebih dari seorang. Bila dia kata lebih dari seorang, maksudnya kita akan ambil semua ni. Satu, lebih dari seorang, satu masuk tak? Lebih dari seorang, satu tidak masuk. Satu tidak masuk. So, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sangat. Jadi, bila banyak sangat, maksudnya kamu kena buat X sama dengan 2, X sama dengan 3, 4, 5, 6. Terlampau banyak yang kamu nak kira. So, apa kita nak buat kat sini? Satu tolak. Ya, kita akan buat satu tolak yang kita tak nak. Yang kita tak nak apa? Iaitu X sama dengan 0. Kita akan tolak X sama dengan 1. Dan awak kira awak dapat jawapan dia. Boleh tak? Boleh? Okey. Okey. Siapa yang tak okey? Angkat tangan. Yang tidak okey. Okey, Alhamdulillah. Kat sini hati-hati je. Awak tekan kalkulator, NPR, NCR semua tu. Okey, dalam satu kajian kebarangkalian bahawa sejenis telefon pintar akan rosak selepas 3 tahun digunakan. 78%. Bila dia kata 78% akan rosak. Jadi kita terus buat jadual. Okey. Akan rosak 78%. Jadi 0.78. So dekat sini dia akan jadi 0.22. Macam tu. Lepas tu dia kata apa? Soalannya cerita pasal apa? Jika 7 buah telefon pintar dipilih secara rawak. Bila 7 cari kebarangkalian 4 akan rosak. Buatlah 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dia kata 7, berapa akan rosak tadi dia kata? Soalan dia kata 7, dari itu ada 4 buah akan rosak. 4 buah akan rosak. Okey, 4 buah akan rosak. Jadi, bila 4 buah akan rosak, kita carilah 4. Ini dia. Jadi, masuk dalam formula, X sama dengan 4, N dia 7, C 4, 0.784, 0.65, 7 tolak 4, 3. Jadi tekan kalkulator, you dapatlah jawapan kebarangkalian 4 yang rosak. Okey, lepas tu tengok. Cari bilangan telefon pintar yang akan rosak jika sampel dia adalah 200. Yang akan rosak. Sampel 200. So yang ini apa nak buat ni soalan yang B ni? Dia kata dia ada 200 sampel. Dia tanya yang rosak. Rosak berapa peratus? Rosak berapa peratus? 22. 78. 78. Rosak 78. Jadi, sampelnya ada 200. Bila sampel ada 200, jadi yang B terus saja. Ini tak ada apa-apa. So, buatlah 0.78 ataupun 78%. You darab dengan 200. You dapatlah bilangan telefon yang akan rosak. Faham? Boleh? Faham. Okey, saya ubah soalan. Kalau soalan saya, cari bila kebarangkalian jika terdapat
Dua telefon tidak rosak. Dua telefon tidak rosak. Apa nak buat? Dekat 5 tu. Kalau tidak rosak, jadi kita ambil dekat kawasan tidak. Bila kawasan tidak, kat mana kawasan tidak? Yang tidak rosak. Ambil yang ini. Jadi, itulah kawan kata ambil 5. Sebab kita cerita yang tidak. Jadi, bila dia kata tidak rosak 2, kita tetap menggunakan jadual ni. Jadi, kita akan buat dekat sini. Kita gunakan X sama dengan 5. Jadi, seolah-olah kita tak menjawab soalan. Soalan tanya tidak rosak 2. Jadi bila tidak rosak 2, bermakna yang rosak berapa? 5. Sebab tu saya ambil X sama dengan 5. Jadi dekat sini N dia kekal 7, C 5. P kita kekal, Q kita kekal. Sebab ada dulu sebelum saya menggunakan kaedah ini, macam saya kata kaedah ini memang saya belajar daripada Cikgu Cemerlang di Johor. Okey, sebelum saya guna kaedah cikgu ni, memang saya akan gunakan, saya akan ubah. Kalau dia cerita pasal telefon yang elok, maka saya ubah P-nya yang elok. Jadi pelajar kena ubah. So, bila dia dah ajar saya menggunakan jadual ni, saya dah tak payah ubah. Tanyalah soalan apa, kita gunakan jadual. Macam saya dah bagi tahu kan, senior kamu tahun lepas je PKP, bila saya share yang ini, memang dia orang kata ini lebih mudah. Alhamdulillah. Sebab tu saya terus gunakan ini. Okay. Alhamdulillah. So, kena sentiasa doakan orang yang berkongsi ilmu dengan kita. Okay, yang ini pun sama. Bolehlah teruskan. Cikgu, Ya. yang nombor 2B tu saya dah type 78% darab 200 tak dapat. Okey, dia kata cari bilangan telefon pintar yang akan rosak jika sampel dia 200. Sebab dia kata selepas 3 tahun 78%. Okey, jap. Berapa dapat? Okey, 0.78 darab 200. 200 ni sampel kan? 156. Tak dapat? Jawapan 28. Berapa? 28. 28? Kenapa dia dapat 28? Sekejap Cari bilangan telefon pintar yang akan rosak jika sampel dia 200. Dalam satu kajian, kebarangkalian sejenis telefon pintar akan rosak selepas 3 tahun. 78%. Bilangan telefon yang akan rosak jika sampel 200 maksudnya kan 200 sampel per 200. Okey. Okey, per 200. Jadi, kita tak tahu. Bilangan telefon yang akan rosak, kita tak tahu berapa. Okey, kemudian dia kata, kebarangkalian kat sini, jika kebarangkalian sejenis telefon pintar akan rosak adalah 78%. So, X ialah 200 darab 78%. Dia dapat jawapannya berapa? 28? 28. Tak logik je. Tak logik lah. Sebabnya 78%. Okey, tak apa, nanti saya tengok. Okey, sebab buku teks ni kan tahun pertama. Sebab macam hari tu pun kan, kalau perasan kan yang masa belajar tajuk kinematik, cikgu tu pun perasan ada kesilapan kan. Yelah, bukannya biasanya kan tahun pertama, lepas tu nanti diorang akan tengok balik kan. Okey, tapi tak apa. Saya akan, sebab saya ada Adam tengok jawapan belakang Dam. Jawapan belakang ada jalan kerja tak buku teks? Tak ada. Tak ada kan? Okey, tak apa. Saya ada yang full jalan kerja. Nanti saya tengok balik Okey, tapi kalau ikutkan, awak tengok sebab ini kebarangkalian. Sampelnya 200. Jadi dia tanya berapa bilangan. Kalau dia tanya berapa sampel, yang kita nak cari yang bawah. Tapi kali ni dia tanya bilangan yang rosak. Bermakna yang rosak yang atas ni. Kan? Betul tak? Dia tak ada. Sebab sampelnya ini. Okey, sekejap Okey, tak apa. Nanti saya tengok. Okey. Tak apa, habis kelas ni saya tengok dia punya ni. Okey, sebab saya ada yang full jalan kerja dia, tapi saya kena tengok sebab dia banyak kan. Cikgu, ya. Yasmin kata bukan ke dia. Bukan Yasmin. Hamba Allah. Dia kata bukan 200 bagi 7. 200? Bahagi 7.
Kenapa 200 bagi 7? Tak tahu. Kenapa? Tapi dapat juga 28. Tak, Tapi tak, tak, 28.5. tak, tapi kenapa 200 bagi 7? Jika 7 buah pilihan dipilih secara rawak. Ini dia kata jika 7 buah pilihan dipilih secara rawak, cari kebarangkalian 4. Okey, sekejap. Tak apa, saya tengok terus buku teks punya jawapan. Tapi kenapa, okey, tolong boleh tak share, mungkin saya tak perasan, yang bagi tahu kenapa awak buat 200 bagi 7? Kenapa Dia orang ada yang jawab tak? Tak ada. Okey, tak ada bagi, tak ada yang bagi tahu. Okey, tak apa, nantilah saya akan tengok Okey. Jadi dia kata kat sini cari bilangan telefon pintar yang akan rosak jika sampelnya adalah 200. Yang akan rosak. Ayat dia kat sini akan rosak selepas 3 tahun. Sebanyak 78%. Jadi kalau 78%, tapi Cikgu dia ambil soalan A punya jawapan darat 200. A punya jawapan tapi A punya jawapan kat sini, jika 7 telefon pintar dipilih secara rawak, cari kebarangkalian 4 akan rosak dalam 3 tahun. Daripada atas tu dia darat 200. Kenapa Sekejap tapi kalau kita ambil yang atas, bukan ke atas ni daripada, kalau awak buat itu terus dapat. Tu cikgu saya ada hantar kat WhatsApp. Ada orang hantar. Siapa hantar tu? Siapa Dam? Mana Adam hantar? Adam tak hantar pun, Adam baru hantar sengih. Baru sampai. Wantik. Tak sampai lah. Oh, badan lah wantik tak sampai-sampai pula. Tak apalah cikgu, proceed dulu lah. Okey, tengok dia sebabnya saya hantar dekat Adam pun dia tak lepas. Okey, tak apa. Saya gerak dulu nanti kita tengok balik. Okey, next. Ni. Okey, cuba jawab soalan nombor 3. Okey, cuba jawab soalan nombor 3. Okey. Sebab nanti saya akan tanya kawan saya sebab ayat dekat sini, kalau dekat sini dia kata daripada 200. Kalau dia kaitkan dengan yang atas, barulah orang logiknya kat sini yang kebarangkalian 0.1379 tu kebarangkalian 4 telefon yang rosak jika 7 diambil. Kan? Jadi maksudnya kalau saya punya sampel yang saya kira pula 10, saya akan mendapat kebarangkalian yang lain. Okey, tapi tak apa. Saya tinggal dulu soalan ni. Saya akan cari penerangan yang lebih lanjut. Ini memang ni jawapan daripada buku teks ni.
Okay, sekarang cuba buat jawab soalan nombor 3 tu dulu. Siapa bagi ni Adam? Adam, baca WhatsApp saya. Baru dapat WhatsApp. Okey dah? Dapat tak? Okey, ada 39 orang. Okey, boleh buat nombor 3? Tolonglah respon. Nanti korang saya buat Boleh. macam budak tingkatan 4 semalam. Kenapa cikgu? Taklah, dia orang tunggu. Cikgu dia Google Meet. Ada saya tak tunggu saya tengah setting. Tiba-tiba saya hantar soalan dalam Google Form. Mula-mula saya hantar 6 soalan. Soalan senang je. Saya kata buat soalan ni sebagai kehadiran. Cikgu tak ada Google Meet ke? Bu, sekejap saya kata. Kali saya bagi 3 soalan. Saya kata soalan tak banyak pun. Tajuk function. 3 soalan saya buat dalam Google Form. Lepas tu diorang kena share balik, uploadkan jawapan diorang dalam Google Form. Senyap terus cikgu nombor 3 tak dapat buat. Sebab saya memang sesekali kena buat macam tu. Sebab setakat Google Meet ni sebenarnya kamu ready badan je. Diam je. Saya tanya korang diam. Yang jawab orang yang sama. Kan? Jadi sebenarnya saya tak tahu awak ready ataupun tidak. Bangun tidur agaknya ataupun masih dalam selimut main onkan phone sahaja. Tapi bila saya buat macam tu, lepas tu saya suruh hantar sebagai kehadiran, mungkin baru kamu kelam, kabut. Saya pun tak faham lah korang ni. Kalau kamu perasan, bila saya sebut nama, semalam sebenarnya sampai satu tahap saya rasa macam saya dah tak nak buat Google Meet. Sebab kalau saya tanya, orang yang sama je yang menjawab. Kalau awak tengok check balik video-video, kan, orang yang sama je yang menjawab. Orang lain, orang yang tak menjawab tu memang diam. Tapi mungkinlah yang tak jawab tu mungkin hebat-hebat belaka. Jadi dia setakat mendengar je. Mungkin dia pun dah belajar di luar. Sekarang ni banyak online kelas. Jadi join kelas saya sekadar mengambil kehadiran. Jadi diam je buat tak tahu je kan. Cikgu panggil nama pun 2-3 kali senyap. Kan? Ada yang cikgu panggil memang okey lah. Ada yang cikgu panggil 2-3 kali diam. Sampai sudah diam. Lepas tu cakap mic rosak lah. Okey. Tapi at least awak respon. Ada yang langsung tak pernah pun WhatsApp saya untuk share atau tanya soalan ke kan. Ada pun masuk dalam Telegram group yang lain senyap. Jadi mungkin dah hebat belaka. Jadi tak perlu pun join kelas saya sekadar mengambil kehadiran. Jadi saya rasa macam biarlah. Kan? Kalau awak perasan lah, cuba buka lah balik. Awak dengar sendiri, ada tak suara awak yang respon pada cikgu? Awak cuba dengar. Sebab saya rasa macam, alamak, kalau tak kena panggil lagi lah memang tak bersuara. Kalau panggil pun kadang-kadang 2-3 kali panggil. Hilang. Okey, dah settle nombor 3. Lepas tu awak nilai diri awak sendiri, sejauh mana hubungan awak dengan cikgu awak. Bila awak, sebab saya memang katakan, awak memang kena jaga hubungan dengan cikgu, dengan ibu bapa, dengan orang sekeliling. Kalau sampai orang sekeliling tu macam tertanya-tanya, mana budak ni tak pernah. Jadi awak kena fikirlah, awak belajar tapi orang tu pun tak biasa dengan awak. Awak kena ingat, bila orang tu biasa dengan awak, insyaAllah bila doa orang tu, dia akan ingat awak. Memang dia tak sebut nama seorang-seorang. Kalau dah saya dah beribu murid, takkan saya nak sebut seorang-seorang. Tapi kalau terlintas hati saya teringat pelajar itu bagi saya itu adalah satu keberkatan. Bila awak teringat kan, mesti kan maksudnya awak ingat dia lah. Jadi kalau orang tu ingat awak, insyaAllah dalam doa dia akan ada awak. Tapi kalau dia tak ingat awak, Okey, jawab nombor 3 dah settle. Siapa dah siap boleh hantar juga dekat saya.
Okey, ada dah. Nombor 3. Jangan nak tulis balik. Buruk. Cikgu, kenapa Ya. sunyi? Ada? Kenapa sunyi? Dah tu kalau kau tak bersuara, saya tak bersuara memang sunyi lah Dam. Kau rasa boleh bercakap ke kelas ni kalau kau tak ada suara? Bukan, rumah cikgu. Oh, rumah saya. Saya duduk ni. Jauh sikit duduk. Mikael tengah ada ujian bahasa Arab. Oh. Okey dah? Nombor 3. Siapa yang dah boleh hantar? Kalau siapa yang ada adik dekat rumah, awak tengok budak sekolah rendah punya online class macam mana? Semua on camera. Semua on camera tengok. Ini korang kena on camera. On camera. On camera. Kena habis nak kena sumpah seranah baru nak keluarkan. Okey dah belum? Cepat. Nombor 3. Sekurang-kurang 2 orang membeli kereta baru buatan tempatan. So, apa nak kena kira kat sini? Apa nak kena buat? 1 tolak. 1 tolak. Tolak X sama dengan 1 dengan X sama dengan 0. Ya, betul. Kan? Yes. Yes, betul. Ni kelas 5A 2 orang. Inilah suara lelakinya. Yang lelaki lain tak ada. Yang perempuannya ada 2 orang juga biasanya. 2 orang, 3 orang lah. Yasmin, kan? Siapa? Dahlia, kan? Iliana dulu aktif, lepas tu dah senyap dah sekarang. Okey. Soalan B? Soalan B? Lebih daripada 6. Lebih dari 6. Jadi? Kenalah tambah X sama dengan 7 tambah dengan X sama dengan 8. Apa sebab tiba-tiba tadi tambah X sama dengan 7? Tambah X sama dengan 8. 7 tambah dengan 8. Okey, boleh? Boleh Boleh. Okey. Alright. Kan, cuba dengar. Cuba korang dengar sendiri suara siapa yang keluar. Asyik orang suara tu je tau. Okey, itu soalan nombor 3. Habis. Okey, saya harap okeylah yang tak nak tanya tu biarlah kita doa dia okey. Okey, yang ini cari dia punya M. Kan, cari M. Dan kalau awak tengok dia kata X lebih besar sama dengan 2. Baca je lah. Ambil 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Tapi dekat sini kalau M ya. Cikgu, dia tak share screen Ya ke? Tadi Share. tertutup. Betul. Tadi tertutup ke lah? Betul. Betul. Lah. Bila masa dia tertutup? Okey, jap. Okey, jadi awak tengok soalan nombor 5 kat sini. First cari dulu M. Cari M, 1 tolak semua ni. Awak jangan tolak semua ni macam ni tau. Sebab kadang-kadang 0 dengan 1 sama contohnya. Jadi awak buat hati-hati. 1 tolak 0 punya. Tolak 1 punya. Tolak 2 punya. Tolak 3 punya. Tolak 4 punya. Tolak 5 punya. Dalam kes ini, okey kalau buat 1 tolak semua dekat paksi Y. Ada soalan dia keluar macam ni. Okey. Macam ni. Jadi dekat sini ada sama. Okey, contohnya sini dia kata A. Lepas tu sini dia kata 0.61. Sini dia kata 0.41. 0.3 contohnya. Dia tanya A.
Jadi awak tak boleh buat 1 tolak A, tolak 0.3, tolak ni tak boleh. Awak tak boleh buat 1 tolak ini, tolak ni saja. Sebab awak tengok ini 0, 1, 2, 3, 0 dengan 3, 2 A. So kat sini nanti akan ada 2 A. Faham? Faham tak? Sebab ada kebarangkalian yang sama. Macam yang saya buat ni. Tapi untuk soalan yang sekarang ni tak apa. Awak boleh buat 1 tolak ini, tolak ini, tolak ni, tolak ni, tolak ni, tolak ni. Sebab ni total dia 0, 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Kalau macam yang saya lakarkan ni, dia ada 0, 1, 2, 3, ada 4. Tapi kat sini ada 3 je. Sebab apa? Sebab kebarangkalian untuk 0 dengan 3 nilai yang sama iaitu nilai A. Jadi awak kena ada 2A di situ. 2A tambah 0.41 tambah 3 sama dengan 1. Atau 1 tolak pun boleh awak dapat jawapan. Faham? Boleh? Jadi dia kata cari peratus yang X lebih besar sama dengan 2. Lebih besar sama dengan 2, jadi awak ambil 2, 3 dan 4. Itu adalah kebarangkalian. Soalan nak peratus. Jadi awak kena tukar dia kepada peratus terlebih dahulu. Barulah itu jawapan dia. Faham? Faham? Faham. Okay, good. Okey, jadi dekat sini kita cari apakah dia mean. Okey, dia kata jika suatu pembeli ubah rawat discrete X bertabur secara normal. Okey, B stand for binomial, N awak lah, P is your kebarangkalian. Maka nilai jangkauan atau mean, okey, bagi taburan itu ditakrifkan sebagai jumlah hasil darab X dengan kebarangkalian dan dibahagikan oleh jumlah kebarangkalian. Awak tengok itulah formula. Tak ke pening? Jadi senang. Dia terus bagi mean ialah N darab P. Kalau ikutkan ni ayat dia, mean ialah taburan ditakrifkan sebagai jumlah. Allahu Akbar. Kan? Jadi apa dia formula mean? Awak gunakan ini. Formula ini diberi masa peperiksaan nanti. Mean adalah N darab dengan P. Itu mean awak. Okey, kemudian apa? Variance. Variance adalah NPQ, and sisian piawai atau standard deviation adalah square root NPQ. Okey, ni dia terus. Suatu kajian mendapati 95% daripada rakyat Malaysia yang berumur 20 tahun dan ke atas mempunyai lesen memandu kereta jika 160 dipilih secara rawak. Daripada kumpulan itu, jangkaan bilangan rakyat Malaysia berumur 20 tahun dan ke atas yang mempunyai lesen memandu kereta. Seterusnya cari varian dan sisian piawai. Jadi carilah. Okey, N ni 160, jadi you cari mean. Mean-nya 160 darab dengan P. Dapat 152. Variance N darab P darab Q. Sisian piawai square rootkan sahaja. Okay. Jadi kat sini sangat penting awak tahu nilai P. Okay, so ini dia latihan-latihan dia. Suatu pembeli ubah rawat diskrit, dia bagi N darab P. Mean-nya 45 dan sisian piawai 3. N darab P. N dengan P. Jadi awak tak tahu nilainya. Formula mean 45 ialah N darab P. Itu dia. Sisian piawai. Formula sisian piawai adalah NPQ. NPQ sama dengan 3. Jadi NP adalah 45. Q sama dengan 3. Maka Q kita adalah 3/45. Dah tahu Q, maka automatik boleh tahu nilai P. Dah tahu nilai P, awak bolehlah cari nilai N. Faham? Boleh? Boleh. Okay. Boleh. So awak boleh tengoklah soalan-soalan dia, latihan dia. So contoh 12, sebuah kedai kek menghasilkan sejenis kek coklat didapati 12% daripada kek coklat itu berjisim kurang 1 kilo. Cari bilangan minimum kek coklat yang perlu dipantau supaya kebarangkalian sekurang-kurang sebiji kek coklat berjisim kurang dari 1 kilo dipilih secara rawak adalah lebih besar daripada 0.5. Kebarangkalian diberi. Nampak? Lebih besar 0.85. Jadi ayat dia kat sini, dia nak cari berapakah bilangan kek tu. Kan? Dia kata kalau dia kurang daripada 1 kilo. Kurang daripada 1 kilo. So, ni. Jadi, dia dapat kat sini 0.85. Kat sini dia kata X mewakili bilangan kek coklat yang berjisim kurang dari 1 kilo. Kurang dari 1 kilo. Bila kurang dari 1 kilo, maka awak tengok sini, kita dah tahu dah kebarangkalian diberi dekat sini
Kan dia kata 12% berjising kurang dari 1 kilo. Jadi kalau berjising kurang dari 1 kilo, 12% tu yang kurang dari 1 kilo. Jadi soalan kat sini dia nak kamu cari bilangan minimum kek coklat yang perlu dipantau supaya kebarangkalian sekurang-kurang sebiji kek. Sekurang-kurang sebiji kek. Beratnya kurang dari 1 kilo. Ialah 0.85. Jadi sekurang-kurang sebiji kek. Sekurang-kurang sebiji, maka kita ambil sebiji atau lebih. Faham tak? Okey, Faham. sebiji atau lebih. Lebih besar daripada 0.85. Kenapa kita gunakan lebih besar 0.5? Ayatnya dah bagi tahu. Lebih daripada 0.85. Jadi, you akan buat. Kat sini bermakna, kita kat sini awak tak tahu kita punya N ni berapa. Kalau ikutkan N ni tak tahu kita panjang, tak tahu. Ini adalah 0.85. So dengan 0.85 awak punya kebarangkalian yang keknya lebih sekurang-kurangnya 1 kilo tadi. Berapa biji? Okey, jadi sekarang yang mempunyai berat kurang daripada 1 kilo, dia kata ada 12% kan? Ayat dia tadi. Kan? Yang kurang menghasilkan 12% berjising kurang. Jadi kat sini 12% kurang. So kat sini 0.12 bermakna sini 0.88. Tapi saya tak tahu N-nya berapa. Jadi kat sini oleh kerana dia kata sekurang-kurang sebiji kek. So ini 0, 1, 2, 3 saya tak tahu sampai berapa. Sekurang-kurang 1 biji kek, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 saya tak tahu sampai berapa. So, dia buat 1 tolak yang kita tak nak iaitu 1 tolak 0. 1 tolak 0 lebih besar 0.85. Jadi, awak akan dapat nilai kat sini. Jadi, kalau awak nampak dekat sini, kebarangkalian kat sini sebenarnya awak nampak tak tanda ini berubah? Dari lebih besar jadi lebih kecil. Okey, kenapa dia ini berlaku? Sebab you tengok 0.85, you tolak 1. Dia sebenarnya kat sini tadi dia jadi negatif. X sama dengan 0. Okey, so dia akan jadi 0.85 tolak 1. Jadi awak nampak negatif. Sebelah kiri ada negatif, sebelah kanan ada negatif. Nak hapuskan, kita akan bagi negatif. So, bermakna dekat sini asalnya lebih besar. Jadi, X sama dengan 0. Apabila kita bahagi dengan negatif, tandanya akan berubah. Sebab tu awak tengok, tanda dia berubah. Okey, lepas tu sekali lagi kenapa dia berubah lagi? Dekat sini kita gunakan log. N kita bawa ke depan. You tekan kalkulator log 0.88. Iaitu lebih kurang dari 1. Bila dia kurang dari 1, maka nilai dia akan negatif. Jadi bila kita bahagi dengan nombor negatif, sekali lagi tanda akan berubah. So biasanya pelajar akan tersilap masa tanda-tanda ni. Jadi dia kata N lebih besar 14.85 bermakna kita akan ambil nilai N15. N15, 16 semua boleh. Jadi dia kata sekurang-kurang jadi kita akan ambil 15 lah. 16, 17 semua merupakan jawapan dia. Tapi kita ambil yang paling kecil. So jawapannya ialah 15. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. So, Boleh. ini awak punya semua jalan kerja ni. Awak boleh cuba sebagai latihan awak. Okey, saya tengok sekejap. Dah semua latihan. Okey, so habis yang ini maksudnya next. Okey, bersambung untuk yang seterusnya. Baru kita menggunakan Z-score. Jadi, saya nak awak buat 5 ni. 5.9 nombor 1. 1, 2, 3. Latihan dia 1, 2, 3. Okey, modul tu awak buatlah pelan-pelan nanti tapi yang ini latihan ni 3 je lah. 3 dan hantar juga dalam Telegram. Boleh? Boleh. Okey, Boleh. ada apa-apa soalan? Boleh. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada Tak ada. So awak kena cuba, awak kena cuba buat dulu baru awak tahu okey tak okey. Okey, alhamdulillah ada 41 orang bermakna 9 orang yang tak ada ni. So saya harap yang 9 orang akan tengok record. Okey, dan sesiapa yang tak berapa okey pun tolong tengok record. So saya ucapkan selamat bercuti, selamat hari raya. Okey, tak ada apa-apa, jom sama-samalah. Awak sebenarnya awak boleh puasa pun daripada awal Zulhijjah hari tu kan. Okey, siapa yang belum puasa tak ada apa-apa besok puasalah sunat kan.
Kita tak boleh pergi mengerjakan haji, jadi kita boleh puasa sunat pun alhamdulillah. Okay? So jumpa next class. Tengok raya kelas esok malam, hari Sabtu malam macam biasa kita akan buat lah. Okay? Okay. Okay, bye. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Wan. Sama. Terima kasih Sama. Cikgu. Sama. Terima kasih. Sama.